Okey, tengok bahan kita. Okey, saya dah share pada kamu semua dalam grup petang tadi. Okey, jap ya. Okey, bahan kita. Okey, pada minggu lepas saya dah ceritakan kepada kamu semua konsep awal iaitu tentang kebarangkalian, di mana ada beberapa jenis lah. Okey, beberapa jenis yang mana ayat-ayat tersebut akan memberikan maklumat yang berbeza. Okey, jawapan yang berbeza. Okey, jadi saya ulang sikit lagi lah. Saya ulang balik. Kalau dalam sebuah bekas lah, khususnya dalam sebuah bekas ni masalahnya. Okey, kalau dalam sebuah bekas diambil satu demi satu tanpa ganti, kita buat untuk jadual tengah-tengah kosong. Kalau dibuat satu demi satu dengan bergantian, semua bekas akan berisi. Okay, kalau diambil dua serentak, isi atas sahaja ataupun bawah sahaja. Okay, itu yang pertama lah, kes yang pertama ya. Jadi kemudian kurungan tak apa, tak kurungan tak apa, koma tak apa, tak koma tak apa. Tak ada masalah itu. Okay, kes yang kedua pula, okay, ada dua kepingkat, okay, empat kepingkat dalam sebuah bekas juga. Okay, dalam sebuah bekas juga. Tetapi kali ini dia kata diambil dua kepingkat dia satu-satu tanpa bergantian. Okey, ini semua dah tadi kan. Okey, kes kali ni, kes kedua ni, kejap setengah sama tak? Okey, sama lah. Okey, kes yang kedua ni ialah, yang pertama dia kata diambil satu demi satu tanpa bergantian dan catatkan. So jawapan beginilah macam kes yang pertama tadi lah. Tapi kalau dia kata diambil dua kepingkat serentak, dicatat sebagai nombor 2 digit. Clue sini ya. Nampak nombor 2 digit, dia hanya isi bahagian atas sahaja atau bawah sahaja, tetapi tidak boleh ada koma. Okey, maksudnya kalau di sini kita sebut 1 2, 1 3, tapi di sini kita akan sebut 12, 13, 14 sebab nombor 2 digit. Okey, so kena faham itu lah. Okey, itu kes yang kedua. Okey, kes yang ketiga pula. Okey, untuk kes yang ketiga pula, di mana melibatkan nama orang. Nama orang ataupun tak kisahlah apa pun nama orang. Contoh. Contoh empat, kita buat tiga cukuplah. Tiga orang pengawas. Tiga orang pengawas. Tiga orang pengawas. Dipilih untuk menguruskan perhimpunan sekolah. Ini contoh perhimpunan sekolah. Adalah nama pengawas tu contoh katakan nama pengawas tersebut. Kita bagi saja contohnya. Nama pengawas contohnya. Contoh kita bagi nama. Kita ambil nama ni Kita ambil nama ni. Faik, Farah dengan Anis. Kita sudah ambil nombor-nombor yang berlainan kita ada nama Faik. Faik. Farah tak boleh sebab huruf F. Alia. Alia. Dan lagi satu kita ambil nama. Kita nak ambil nama yang berlainan Farhan F juga. Amani kita ambil Amani dengan Lia. Amani dengan Lia kita ambil. Amani dengan Lia. Kita ada Amani dengan Lia. Amani dengan Lia. Contoh. Ada 3 nama pengawas. Kes yang pertama dia kata, kes yang pertama, 2 orang dipilih untuk menjadi pengerusi majlis. Pengerusi majlis. Kalau ayat begini, kalau ayat begini, jawapannya akan jadi begini. Saya guna huruf kecil pendek-pendek Faik ni saya guna huruf F. Faik huruf F. Saya guna Faik huruf F. Kemudian Amani saya guna huruf A. Huruf A. Lepas tu Lia saya guna huruf L. Kalau dalam exam tak dibagi nombor pendek ni pun awak boleh gunalah, tak ada masalah. So kalau dia kata 2 orang pilih secara untuk menjadi pengerusi majlis. Di sini dia kata menjadi pengerusi majlis. Maksudnya tugas yang sama. Bila tugas yang sama, maka jawapannya adalah FA, FL, AL. Itu saja. Dia bukan. Bukan jawapan untuk ini FA, sorry, sepadam dulu. FA, bukan bentuk ini bukan bentuk FA, FL, FA, FL, AF, AL,
ataupun LF, LA. Bukan begini. Sebab bila dibuat, dikata dipilih dua orang untuk di pengurusi majlis, dua-dua melaksanakan tugas sama, maka FA dengan AF adalah benda yang sama. AF dengan FA adalah benda yang sama, orang yang sama. Okey. FL dengan FL dengan FL dengan LF orang sama. AL AL dengan LA adalah orang yang sama. So bila buat satu tugasan, hanya tulis sekali saja, sama ada FA, FL, AL ataupun AF, LF, LA. Itu saja. Okey, salah seorang saja. Maksudnya isi atas saja atau bawah sajalah. Okey. Tapi kalau dia kata gini pula, dua orang dipilih untuk fungsi majlis, seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Kalau kata begini, jawapannya akan jadi FA, FL, AF, AL, LF, LA. Kalau begini, ini jawapan dia. Okay, kalau dia dipilih seorang demi seorang. Itu ayat dia. Okay, dipilih seorang demi seorang. Walaupun buat tugasannya sama, jadi MC, tetapi cikgu tu pilih seorang demi seorang. So mungkin yang pertama dia pilih F dulu, baru pilih A. Ataupun mungkin dia pilih A dulu, baru F. Jadi dua tugasan, dua orang yang berbeza. Dianggap sebagai dua yang berbeza. Okay, sebab dia kata seorang demi seorang. Yang ni dia kata dua orang dipilih. Okay. Bila sebab ni kita anggap sebagai serentak lah. Okay, dua orang dipilih serentak lah. Kalau kata serentak pun sama juga. Okay. Kalau ayat kata begini, ini jawapan dia. Ataupun kata begini, dua orang dipilih serentak. Okay, dua ayat ini jadi bentuk ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Tapi kalau ayat begini, ini jawapan dia. Ataupun kalau ayat begini. Ayat begini. Dia kata, dua orang dipilih untuk menjadi, untuk satu, membaca doa, membaca doa, dan seorang lagi untuk membaca ikrar. Kisahnya ni. Yang ini dia kata seorang baca doa. Seorang baca doa. Dan seorang lagi dia kata baca ikrar. Di sini dia ada buat dua tugasan yang berbeza. Jadi kalau kes macam ni, jawapannya macam ni lah. Yang ini F baca doa, A baca ikrar. Yang ini A baca doa, F baca ikrar. Itu kalau melibatkan nama orang. Nama orang. Kalau buat satu tugas atau pilih serentak, tulis atas sahaja atau bawah saja. Tapi kalau dipilih dua orang, seorang demi seorang, ataupun pilih dua orang, seorang baca doa, seorang baca ikrar, atas bawah berisi, cuma tengah-tengah tak ada. Sebab tak bolehlah orang sama baca doa dan ikrar serentak. Sebab dia kata, ini dipilih seorang baca doa, seorang baca ikrar. Ya, harap boleh faham tu ya. Okey, itu kes yang melibatkan dalam satu bekas. Okey, dalam satu bekas. Okey, tapi kalau dua bekas, dia tak ada masalah. Okey, dua bekas dia tak ada masalah. Dia senang sikitlah. Okey. Kes yang keempat, kalau dalam dua bekas. Dalam dua bekas. Ini senang je lah. Dia lebih mudah. Kalau dua bekas, kita kena faham ni lah. Contoh, bekas X, ada nombor 1, 2, 3. Dan bekas Y, ada nombor 4, 5, 6. Contoh. Kalau ayat kata, sekeping kad dipilih secara rawak dari bekas X, diikuti sekeping lagi dari bekas Y. So apa jawapan dia? Jawapan dia akan jadi 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ataupun dia akan jadi 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ataupun 3, 4, 3, 5, 3, 6. Itu jawapan dia. Maksudnya kalau kita buat jadual, semua kotak akan berisi.
Okey, kalau kita buat bentuk jadual, kita buat macam ni lah. Okey, bentuk jadual kita akan buat macam ni. Okey, bentuk jadual. Okey, kita buat ikutlah. Okey. Kiri kanan. Okey, kotak yang diambil kali pertama letak sebelah kiri lah. 1, 2, 3. Kotak yang kita ambil kali kedua letak sebelah atas. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okey. Kotak semua isi. 1, 4, 1, 5, 1, 6. Okey. 2, 4, 2, 5, 2, 6. Kemudian 3, 4, 3, 5, 3, 6. Okey. Tak buat koma pun tak apa. Tak buat kurungan pun tak apa. Tak ada masalah. SPM terima saja. Jam penting semua tu betul. Okey. Salah saja satu ataupun dua, hilang satu markah. Salah 3, kosong terus. Okey. Ini kes yang pertama. Okey. Tetapi ada kes pula yang mana dia bersyarat. Contoh. Okey, contoh. Sekeping kad dipilih dari bekas X. Kemudian kad itu, ni dia ada syarat ya. Kemudian kad itu dimasukkan ke dalam bekas Y. Dan okay, kad kedua dipilih dari bekas Y. Okey. Kalau bentuk begini pula, macam mana jawapan dia? Kalau bentuk ini macam mana jawapan dia? Okey. Jawapannya akan lain sikit lah. Okey, jawapannya akan lain sikit. Di mana jawapannya bentuk gini? Ya, sebab gini saya dekat-dekatkan ni. Okey, kalau bentuk begini pula, jawapannya macam ni. Okey, ini jawapan yang pertama ni kat sini. Okay, kalau kes yang kedua ni, di hujung sini akan ada lagi kotak. Okey, ini akan ada kotak lagi. 1, 2, 3. Okey, kita letak nombor 1, 2, 3 juga. Okey, dia kata kad pertama dapat nombor 1. Kad itu masuk bekas Y. So akan ada perkataan begini. 1, 1. Sebab nombor 1 ni tadi dah ambil, dia catatkan, dia masuk nombor 1 dalam bekas Y. So adalah nombor ni. Dapat nombor 2, 2 ni masuk dalam bekas Y. So akan ada 2, 2. Nombor 3 dapat, catatkan, masuk dalam bekas Y. Kemudian ambil bekas Y. So akan ada 3, 3. Ini kes macam ni. Okey. Sekeping kad dipilih secara bekas X. Okey, ni clue dia pertama. Kemudian kad itu dimasukkan. Kad dimasukkan dalam bekas Y tau. So cerita macam ni lah. Okey. Yang ni dia kata sekeping bekas X dan sekeping bekas Y. Ini kes direct saja. Senang. Okey, tapi yang ini dia pilih satu bekas X. Kemudian dia kata kad itu dimasuk bekas Y. Itu ayat pertama dia. Kemudian dia kata kad kedua dipilih. Okay, so dia ada beza sikit jawapan ya. Nampak ada beza sikit jawapan ya. So dekat sini, okay, macam tu ada beza jawapan dia. Okay, so dia lebih panjang sikit lah jawapannya tu. Okay, alright. Okay, kemudian kes yang ketiga pula, ni yang lebih kebat lagi lah. Okay, yang kena faham betul lah. Okay, kes yang ketiga macam ni pula. Dia kata sekeping dipilih saudara awak, kemudian dan dicatatkan, dia kata dicatatkan. Okay, kemudian dia kata jika mendapat kad berlabel nombor genap, okay, kad kedua dipilih dari bekas yang sama. Sama. Jika mendapat, jika mendapat kad berlabel nombor genap, nombor ganjil, kad kedua, kad kedua berganjil, kad kedua akan dipilih dari bekas Y. Ini cerita macam ni lah. Kali pertama ni dia ambil bekas X, kita catat. Ini syarat dia. Dapat kad label genap, kad kedua ambil bekas yang sama. Jika dapat nombor ganjil, kad kedua ambil daripada bekas Y. Ini cerita lain pula. Bentuk macam ni lah. Sorry. Macam ni ya. Kalau dapat nombor genap dia kata, yang ni. Kalau dapat nombor genap, kad kedua diambil daripada bekas yang sama. Maksud bekas ni lah. Di jawapannya akan dapat. Jawapannya akan dapat. Yang ni tak ada. Oops, Allahu Akbar, sorry. Ini kolom.
Okey. Dapat bekas ni, ni kita ambil ni. Dia ambil daripada bekas yang sama. So dia akan dapat 21 ataupun 23. Dia tak dapat nombor yang ni. Tapi kalau dapat nombor ganjil, dia akan ambil bekas Y. So dia akan dapat 14, 15, 16, 34, 35, 36. Okey, dekat sini tak dapat yang ni lah. Sebab apa? Dia ambil daripada bekas yang sama. Tapi tak dapat dua-dua sebab dua tu dia dah ambil. Okey, so ini perbezaan dia. So memang betul-betul kena faham betul supaya awak tak silap tulis dia punya sampel. Ya, inilah dia beberapa keadaan yang mana kita kena faham betul konsep kebarangkalian. Okey, silap faham konsep memang markah kosong terus. Tu saya beritahu awal-awal. Okey, jadi kita kena faham ayat tu betul supaya kita dapat tulis sampel yang betul. Kalau sampel kita betul, insya-Allah kita punya jawapan yang berikut itu akan betul juga. Okey, alright. Tahun ni saya jangkakan soalan bentuk ginilah. Bentuk ada dua bekas. Sebab tahun lepas dah masuk dalam jadi satu kumpulan saja. Okey. Okey, jom kita tengok soalan. Soalan pertama. Rajah menunjukkan beberapa peringkat berlabel lompat dalam sebuah bekas. Okey, cluenya ialah dalam sebuah bekas. Itu yang pertama. Okey, dalam sebuah bekas. Itu clue yang pertama kita kena tahu ya. Jadi ingat dalam kepala lah. Okey, bila dalam sebuah bekas, kita kena faham. Kita akan buat bentuk jadual, kemudian jadual tersebut ada semua nombor yang ada dalam tu. Okey, tapi nak syarat juga soalan kata dua kepingkat dipilih satu demi satu. Tu ayat pertama kita. Okey, satu demi satu. Kemudian dia kata lagi tanpa ganti. Tanpa ganti. So kita pun faham. Kalau tanpa ganti, sama kita buat jadual. Okey, jadual lebih selamat lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, gitu. Okey. Kiri kanan tulis benda yang sama. Lompat. Okey, L-O. Okey, L-O. Sorry. Sekejap ya. Lupa ubah setting. Sekejap ya. Saya padam dulu. Kat sini. Dia lari. Sekejap ya. Tarik sini. Okey, alright. Okey, so dekat sini, kita bina jadual. Jadual tu lebih selamat dan insyaAllah kita punya risiko untuk tertinggal maklumat kurang lah. Okey, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okey, alright. So, tulis lompat. L-O-M-P-A-T. Kiri kanan lah. Tulis atas bawah pertama. Okey, atas pertama juga. L-O-M-P-A-T. Itu mula-mula. Buat jadual. Lebih selamat dan juga kita akan berhadapan dengan risiko kurang sikit lah tertinggal. Okey. Bila sebut tanpa ganti, ingat dalam kepala, di tengah-tengah tiada nilai. Okey, jangan tulis apa-apa. Okey, tulis sahaja lebih 3 kali, markah kosong terus. Walaupun yang lain betul. Okey, so tanpa ganti misalnya dah bentuk dia. So tulis lagi ni. Nak buat kurungan boleh. Tak buat kurungan pun tak apa, tak salah. Okey, L-O, okey, L-M, okey, L-P, L-A, L-T. Tak boleh salah langsung. Kalau huruf besar, besar semua. Kalau huruf kecil, kecil semualah. Okey. Kemudian kita ada lagi O-L, okey, O-L, O-M. Isi ya semua. O-M, O-P, O-A dan O-T. Lepas tu M pula kita ada M-L. Okay, M-L. Okay, M-L, M-O, M-O, kemudian M-P, okay, M-A dan M-T. Okay, paling banyak nilai dalam SPM, paling banyak 6 lah. Ini paling maksima ni. Okay, P-L, okay, P-O, P-M, P-A dan P-T. Lepas tu A-L, K-L, T-L. Lepas tu A-O, T-O. Lepas tu A-M, T-M. Lepas tu AP, PP dan TA dan AT. So betul semua, markah dapat 1. Dalam SPM, kami akan tanda gini. Okay, kami akan tanda. Setiap tu kami akan tanda. Okay, kami akan gunakan pen merah, kami akan tanda. Okay, betul. Semua kami akan tanda. Itu satu dari SPM. Semua kami akan tanda. Kalau katakan ada tertinggal, kalau salah, kami akan bulatkan. Okay, 1. Katakan salah, 2.
Okey. Lepas tu salah 3 ni kami tak tanda dah. Terus bagi markah P kosong. Sebab 3 salah atau titik kosong terus. Okey, alright. So kena hati-hati guys tu ya. Takut silap gitulah. Okey, so betul semua dapat 2 markah. Kemudian kalau sini betul, okey, so kita punya yang berikut tu insya-Allah akan betul lah. Okey. Okey, soalan kata dengan menyenaraikan semua kesudahan, hitung kebarangkalian. Itu soalan kata. Okey, di sini ada dua tugasan ya. Yang pertama dia kata senaraikan. Semua soalan. Tugasan pertama. Yang kedua dia kata hitung kebarangkalian. So ada 2 tugas kamu kena buat sini. That's why dia 4 markah. Sebab dia 2 markah dekat atas sini, 2 markah di sini, 2 markah sini. Okey, soalan kata kad pertama berlabel huruf O. Itu yang pertama dia kata. Kad pertama berlabel huruf O. Maksudnya di depan wajib ada nombor ni. O. Itu first syarat dia. Depan wajib ada huruf O. First sekali. Dan, okey, ni depan. Kad pertama dia kata mesti ada huruf O. Lepas tu, dia kata syaratnya dan. Dan. Okey, dan dia kata kad kedua berlabel P. Kad kedua berlabel P. Bila ada dan, bermaksud kena ada 2 syarat. Maksudnya, di depan wajib ada O dan di belakang wajib ada P. So, P kat sini lah. Ni kotak P. Okey. Di belakang wajib ada P. Macam tu. So, jawapan dia akan jadi depan wajib ada O. Okey, depan wajib ada O dan belakang wajib ada P. Sebab dia kata dan. Jadi dekat sini jawapannya akan jadi OP sahaja. Tuliskan. OP sahaja. Nak buat begini boleh. Okay, nak buat begini pun boleh. O, P pun boleh. Okay. Nak buat begini pun. Kurungan OP pun boleh. Tak salah. Nak buat OP saja pun boleh. Tak salah. Lepas tu jangan lupa. Okay, yang ini baru 1 markah. Okay. Ini baru 1 markah. Markah satu kat mana? Dekat kebarangkalian dia. So, jawapan akhir akan dapat OP. Hanya ada 1 kad sahaja yang bersama begitu. Jadi, masukkan kebarangkalian dia. Ada 1 keping kad. Okay, ada 1 keping kad. Daripada semua sekali ada sebanyak 30 keping. Okay. Dalam ni ada 30 semua ni. Atas 15, bawah 15. So jawapan gini. So yang ini 1 markah lagi. Itu pemarkahan dia. Okay. Yang ini betul semua, dapat 2 markah. Salah 1, salah 2, tinggal 1 markah. Salah 3, kosong terus. Okey. Yang kedua dia kata, kad pertama berlabel huruf M. Okey, kali dia kata macam tu. Di depan wajib huruf M, dia kata. Yang ni lah. Depan kena ada yang ni. Mesti ada huruf M depan dia. Yang ni tadi belakang mesti ada huruf ni. Okey, sebuang ni kotak ni senang. Okey, ni pun sebuang color juga. Okey, yang kedua tadi dia kata yang ni mesti ada huruf P, belakang ni mesti ada huruf P sebab yang pertama tadi. Okey, ni mesti ada huruf P. Okay, syarat dia mula-mula. So dekat sini K dia, bila dia kata dan, mesti ada 2 warna lah. So mesti ada kuning biru, so jawapan dia OP sahaja. Okay, itu untuk yang ni. Okay, untuk yang kedua ni kata, kad pertama mesti berhuruf M. Dia kata, hasilnya depan dia wajib ada huruf M. Okay, itu syarat dia. Depannya wajib ada huruf M. So ni ada M lah ni. Okay, depannya wajib ada huruf M. Mula-mula. Ada M. Okay, ada M. Depan syarat begitu. Okay, lepas tu dia kata lagi, di belakangnya pula dia kata, okay, ni. Kemudian dia kata pula, atau. Okay, dia kata pula, atau dia kata. Okay, dia kata, atau. Kali ni dia kata, atau. Okay. Bila atau, dia tak kisah. Walaupun depan tak ada huruf M, tapi belakang dia kata, kad huruf vokal pun, dia ambil juga. Belakang ada huruf vokal pun dia ambil juga. So contoh yang ni lah. Belakang ni lah kad kedua ni. Okay. Belakang vokal. Yang ni lah. Ada huruf O. Ada huruf O. Okay. Ada huruf O. Ni vokal. Okay. Ada huruf O. Ada huruf O. Ada huruf O. Ni vokal. Ataupun ada huruf A. Ada huruf A. Ada huruf A.
ada huruf A, ada huruf A. Ni semua ada vokal. So bila dia kata atau, depan ada M, kita ambil semua. So kita ada kat situ, kita ada MO, kita ada MO, okay. Sorry. Sorry, okay. Kita ada ML, MO, okay. MM tak ada, MP, MA, MT. Itu mula-mula kita ada. Kita ada ni lah. ML, MO, MP, MA, MT. Mula-mula ada 5 tu. Tapi ini depan dia ada huruf M ni. Depan ada huruf M. Syarat dia. Okay. Depan ada M yang ni. Depan ada M yang ni. Okay. Depan ada M yang ni. Depan ada M yang ni. Depan ada M. Yang kedua sebab kata atau. Okay. Tambah lagi. Belakang vokal pun kita ambil juga. So kita akan ada LA. Okay, kita akan ada LA. MA dah ada dah. Selesai. LOOA. Okay, PA. PA. Tu kita ada. Ataupun kita ada, kita baru O lah. LO. LO. MO. Okay, PO. TO. Tu pun kita ada ni. Okay, kita ada ni. LO. PO. AO. TO. MO kita tulis lah. So tak tulis lagi lah. Tulis sekali lah. Okay, MO tulis sekali lah sebab dah ada situ dah. Okay, MO dah tulis sekali tak payah dah. So LO. Okay, AO. PO. AO. Kita ikut urutan tak apa. Ataupun belakang huruf A. LA. OA. MA. Dan TA. Okay, LA, OA, MA, TA. Betul tak? Okay, LA, OA, okay, OA, kemudian PA dan juga TA. Ni dia. Yang ini, walaupun depan tak ada huruf M, tapi belakang ada huruf vokal. Ambil juga. Sebab syarat kata, di belakangnya mesti huruf vokal. Walaupun depan tak ada M. Okay, ini syarat dia lah. Okay. Belakang ada huruf vokal. Inilah. Okay. Alright. Yang hijau tu depannya ada huruf M. Okay. Tapi belakangnya tak ada huruf vokal. Okay. Yang sebelah kanan tu dia depan bukan M. Tapi belakang huruf vokal. Oleh sebab atau kita ambil semua. So kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ada 13 daripada 30 jawapan. Gitu je. Jawapan kita. Dapatlah 2 markah. Okay, 1 markah dekat senaraikan kat sini ni. Okay, 1 markah lagi dekat jawapan kebarangkalian dia. Dapatlah markah 6. Okay, begitu je jawapan dia. Okay. Sebagai ingatan. Okay, sebagai ingatan. Okay, sebagai ingatan. Kita juga boleh buat jawapan shortcut. Boleh. Boleh buat gini. Dengan syarat, dengan syarat sampel ataupun soalan A tu markah penuh. Kalau dapat markah penuh dekat A tu, dekat bahagian atas ni, atas ni kita markah penuh, maka yang B1 tu boleh buat macam ni. B1, kita terus tulis sahaja jawapan kita. B1 tu. Terus tulis jawapan kita terus tulis 1/30. Lagi ni ya. Kemudian B2. Kita tulis saja jawapan kita begini. Dengan syarat sampel kita betul, bila kita buat begini, yang ini automatik dapat 2 markah. Ini 2 markah. Yang ini pun dapat 2 markah. Dengan syarat sampel markah penuh. Maksudnya sini tak senaraikan pun tidak mengapa. Tapi kalau kita senaraikan, contoh kita senaraikan. Contoh kita senaraikan. Ini contoh kalau kita senaraikan. B1. B1. Soalan dia kata ialah B1. Contoh soalan B1. Soalan kata dia nak depan O belakang P. Tapi kita terbuat silap. Kita terbuat PO. Dan kita tulis jawapan kita 1/30. Ni. Di sini tengok. Yang ini salah.
sepatutnya OP. Tapi kita terbuat PO. Okey. Di sini sepatutnya jawapannya adalah OP. Tapi kita buat PO. Apa jadi? Dekat sini, penanda kertas akan buat bulatan dekat sini. Okey, akan buat bulatan kat sini. Okey. Kemudian yang di sini, dia akan buat, dia akan tulis DL. Dilihat saja. Kalau sampel salah, jawapan betul, markah kosong. Okey, itu risiko dia. Kalau kita tulis sampel, tulis dia punya kesudahan, kalau tersilap tulis kesudahan, walaupun jawapan betul, markah kosong. Okey, markah kosong. Okey, so pastikan pastikan. Di sini sebab nota sikit ni, okey. Nota sikit di sini. Kalau senarai salah, okey, senarai salah, kebarangkalian betul, okey, markah dapat kosong. Okey, gini, markah dapat kosong. Okey, kalau yang ini pula, okey. Jika sampel markah penuh, okey, markah penuh, tak senaraikan pun tak apa. Okey, tak senaraikan kesudahan pun tak apa. Tak senaraikan kesudahan pun boleh. Terus beri nilai kebarangkalian. Okay. Boleh markah penuh. Tu clue dia. Tetapi kalau, okey, tetapi kalau sampel tak markah penuh, senarai betul, kebarangkalian betul, dapat markah penuh juga. Tapi kalau senarai salah, jawapan betul, markah kosong. Senarai betul, sampel salah, kebarangkalian salah, markah 1. Okey. Cuma bentuk begini hanya boleh dibuat kalau sampel markah penuh sahaja. Kalau markah tak penuh, wajib buat macam ni lah. Senaraikan dan tulis kebarangkalian. Okey, itu contoh yang satu lah. Okey, tak faham tanya lah, jangan malu-malu lah. Okey, soalan nombor 2. Kali ini sama juga dia punya ayat dia. Dalam satu bekas juga. Okey, kisahnya dalam satu bekas juga. Tapi penting ni. Apa label dia? Label dia adalah huruf vokal. Okey, huruf vokal dan juga huruf konsonan. Ini dia punya label dia. Okey, label dia itu. Huruf vokal dan huruf konsonan. Okey, diambil satu demi satu. Okey, dia kata satu demi satu, dia kata. Tapi apa syarat dia lagi? Dia kata, kacau. Okey, satu demi satu dia kata, okey. Dipilih satu demi satu. Tetapi dia kata, dengan penggantian. Dengan penggantian. Okey, so ingatlah. Bila dengan penggantian, bentuk sama macam ni. Okey, tapi semua kotak akan berisi. Itu jawapan dia. Okay, bila kata satu demi satu, bentuk begini, tapi semua kotak akan berisi. So, bijaklah sini. Okay. Bijak. Kalau huruf besar, huruf besar semua lah. Jangan buat huruf kecil, markah kosong. Sebab di sini markah kita sangat pemurah, tapi kita nak jawapan yang tepat lah. Okay, sini bijak, sini pun bijak lah. Bijak. B-I-B-J-A-K, jak. Bijak. Okay, bentuk itu. Okay, dan semua kotak akan berisi. Sorry. Okay, semua kotak akan berisi. Alright. So, tulislah. BB. Okay. BI. BJ. BA. BK. Okay, settle gitu. Di sini I, J, A, K. Macam ni lah. Di sini huruf I semua.
I. Okey, sini J semua. J, oh sorry. J, J, J. Okey, sini A semua. A, A. Okey. Dan sini K semua. K, K, K. Okey. Di sini adanya semua kotak akan berisi termasuklah yang bahagian sini. Tertinggal bahagian ni, markah kosong lah. Sebab dia kata dengan ganti. Dah ambil kad dapat huruf B, B tu masuk je dalam kotak tu. So akan adalah kemungkinan dapat B. Okey. I. J, A dan juga K. Okey, tu jawapannya. So kat sini adalah sebanyak 25 dia punya sampel. Okey, dekat sini ada 25 sampel kat sini ya. 25 sampel sini ada. Sampel. Okey, kita kecilkan sikit. Di sini ada 25 sampel. Yang tadi tu ada 30 sampel. Yang ni 30 sampel. Topik ni confirm adalah exam SPM nanti. Confirm ada. Cuma tak pasti masuk bagaimana, tapi saya lebih prefer kepada bahagian B. Okey, bahagian B ni maksudnya 7 markah ke 12 markah lah. Okey, so ini ada 30 sampel. Okey, alright. Kemudian tengok soalan. Soalan pertama kata, kad pertama berlabel huruf I. Ni syarat pertama dia. Maksudnya depannya wajib ada huruf I ke sini. Depan wajib ada huruf I. Mula-mula. Okey. Depan kena ada huruf I. Wajib ada. Okey. Depan huruf I kena ada. Okey. Dan dia kata ada dan. Dan syarat dia. Dan. Okey, dan. Dia kata dan. Syarat kedua, di belakang itu wajib ada huruf konsonan. Wajib ada huruf konsonan. Okey, konsonan apa dia? Yang bukan A, I, O, U lah. Okey, kalau huruf vokal A, I, O, U. So, dia mesti ada huruf B lah. Maksudnya, huruf B, I bukan, sebab I konsonan. J, konsonan. A, vokal. K, konsonan. So, itu jawapan dia. So, jawapannya akan ada huruf IB, IJ dan IK. So adalah itu sebanyak 3 daripada 25. Tulis macam tu. Ada 3 kad yang usaha begitu daripada 25 sama sekali. So markah dapatlah kat sini. Yang ini markah yang pertama. 1, 2, 3 markah pertama. Okay. Dan yang jawapan sampel ni, yang ni markah yang kedua. Begitu. Okey, untuk yang B pula. B2. Okey, B2. Dia kata kat situ, kad berlainan label. Clue kata adalah kad berlainan label. Apa maksud lainan label ni? Okey, so kita balik pada asal. Soalan kita tadi, labelnya tentang vokal dan konsonan. So bila disebut berlainan label, bermaksud mesti ada huruf vokal dengan konsonan ataupun konsonan dengan vokal. Maksud gitu. Kita tengok rujuk ni. Okey. Yang ini kita buanglah. Sebab ini dua-dua konsonan. Buang. Ini kita buang. Dua-dua konsonan. Dua-dua konsonan buang. Macam nak yang berlainan. Okey. I buang. Sebab sama-sama vokal. Tak nak. Okey, ini buang ini. BJ, AJ, BJ, JJ, KJ. Buang. Sebab sama konsonan. Buang IA, buang AA. Sebab sama vokal. Yang ni, buang BK, buang JK, buang KK. Sebab sama konsonan. So, ini dah tinggalnya. Okay, so kita nak macam ni lah. Mula-mula kita ambil depan konsonan. BI, BA. Tu. Depan konsonan, belakang vokal. Kemudian, JI, JA. KI, KA. Ini mula-mula. Depan konsonan, belakang vokal. Ataupun depan vokal, belakang konsonan. IB, IJ, IK. Ini depan vokal, belakang konsonan. Dan juga AB, AJ, AK.
Ini jawapan dia. Ini jawapan dia untuk soalan yang ini. Alright. Okey. Lepas tu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Ada 12 daripada 25. Itu dia macam tu. Okey, ada 12 daripada 25. Siap. Dapat markah lagi satu. Okey, sini satu markah, sini satu markah. Simple lah dapat markah penuh dalam topik ni. Okey, yang penting sampel kita tu kena betul dulu. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, kali ni soalan bentuk kebat sikit. Jadi bila bentuk kebat ni, kita kena faham soalan tu betul-betul lah. Okey, silap faham, dapat sampel yang salah. Bila sampel salah, maka yang B automatik semua salah. So, kena hati-hati lah kat situ. Okey, untuk yang soalan nombor 3 ni, dia kata, first sekali label dia. Labelnya adalah huruf dan angka. Huruf dan angka. Tu label dia. Okey, tetap dalam satu bekas tak salah. Okey, ni. Okey, baca soalan betul-betul. Soalan kata, sekeping kad dipilih secara rawak dari bekas itu dan dicatat. Dia kata dia pilih sekeping dan catat. Itu ayat pertama dia. Ayat kedua. Jika kad itu berlabel angka, kad itu dimasuk semula dalam bekas tu. Ini syarat dia. Ambil kad tersebut dapat angka. Itu dapat nombor 5 atau 2 atau 8. Kad 5, 2, 8 tu masuk balik dalam tu. Itu syarat dia. Tapi kalau dapat kad berlabel huruf, kad itu tak masuk semula. Ini syarat yang kedua. Ambil dapat huruf P ataupun M ataupun A. Kad tu tak tepi. Tak masuk balik. Okey. Dan last kali kemudian kita kad kedua dipilih secara rawak dan dicatatkan. Itu syarat dia. Okey. Kena faham soalan tu betul-betul. Tapi tak kisah. Okey. Selagi kita tahu dalam satu bekas. Kita kena ingat tu lah. Bila dalam satu bekas, tak sama juga. Kita punya ruang sampel, buat bentuk jadual. Di sini ada 2, 4, 6. Okey. Saya copy paste ayat atasnya. Senang nak rujuk. Okey. Ambil tulisan ni sebab kita jimat masa. Okey, 6 gini. Tak sinilah. Tu first sekali. Masukkan huruf dia dan label dia. Buang semua dulu ni. Buang semua dulu ni. Alright. Okey, kita masuk ni dah. Oh, insya-Allah akbar. Buang ni, buang ni. Kita masuk dulu. Saya susun. Okey. Oleh sebab dia kata huruf angka. Okey, saya pun buat gini lah. Okey, saya ambil huruf dulu. Okey, 5, 7, 5, 2, 8. Ikut urutan betapa tak salah. Okey ya. Okey, kemudian PMA. PMA. Atas pun kena ikut ke lah. 5, 2, 8, PMA. Itu first. Di mana syarat kata dapat angka kad itu masuk semula. Okey. Yang pertama ambil dapat nombor 5. Kemudian kad itu masuk balik. Maka masih ada nombor 5. Jadi mungkin dapat 5, 5. Mungkin dapat 5, 2, 5, 3, 5P, 5M, 5M dan 5A. Itu kemungkinan. Okey. Ataupun ambil dapat nombor 2. Mungkin dapat 2 dengan 5. Ataupun mungkin 2 dengan 2. Sebab apa? Kad itu masuk balik. So, 28, 2P, 2M, 2A. Ataupun 85, 82. Ataupun mungkin dapat 88 sebab kad 8 tu masuk balik. Dan 8P, 8M, 8A. Okey, P. Mungkin dapat P5, P2, P8. Tapi takkan dapat PP. Sebab apa? Dapat huruf kad tersebut tak masuk balik. So, hanya mungkin dapat PM dan PA sahaja. M. M5, M2, M8, MP, tiada MM, dia ada MA sahaja. A5, A2, A8, AP, AM, tiada
AA. Sebab dia kata, kalau dapat huruf kad tersebut tidak masuk semula. So, tiada huruf dekat sini. Ini adalah sampel dia. So, ada kat sini, ada kat sini 2, 4, 6, okay, 6, 6, 1, 2, 3, 18, 9, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Okey. Di sini ada 18, okey, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okey. Ada 33 sampel dekat sini. Okey. Ada 33 sampel dekat sini. Okey, so pastikan awak faham soalan betul supaya bila tak faham, sampel kali salah. Bila sampel salah, yang B automatik akan kosong. Confirm dah. Okey. Alright, C1. Soalan kata, dia nak kad pertama berlabel 5. Di depan wajib 5. Depan wajib 5 kata. So, wajib 5. 5, 5, situ lah. Situ lah. Depan dia wajib ada nombor 5. Sebab syarat kata gitu. Okay, 5, 5, 5, 5. Okay. Dan. Syarat dia dan. Dan dia kata belakangnya wajib ada huruf. Wajib ada huruf belakang dia. So jawapannya 5P, 5M dan 5A. Itu jawapan dia. So kita pun senangkanlah. 55, 52, 58. Sorry ya. 5P, 5M dan 5A. Itu jawapan dia. So hanya ada 3 sahaja daripada 33. Tulisan ni lah. 3 daripada 33. Tulis macam tu. Okey, 3 daripada 33. Okey, dapat markah. 1 di bawah tu, 1 di atas ni lah. Okey, ada ingatan sini ya. Untuk topik ini saja, okey, tidak perlu. Topik ini saja. Topik ini saja. Topik ini sahaja yang tidak perlu dipermudahkan nilai. Maksudnya ni lah, tidak perlulah dibuat jadi 1/3. 1/11. Okey. Topik ni saja yang tak perlu. Okey, tak perlu. Tak perlu dipermudahkan. Jadi, gini. Okey, tak payah buat gini ya. Tak payah buat 1/11. Kalau buat pun, tak jejas markah. Tak tambah markah, tak hilang markah. Itu saja. Nampak saja 3-3. Okey, settle. Okey, B 2, C 2. Okey, B 2. Ini B 2. Bukan A ni. Okey, B 2. Kad pertama berlabel P. Ini dia kata. Kad pertama berlabel P. Dia kata. Depan wajib ada P. Dia kata. Dia nak itulah. Inilah P. Okay, depan ada P. Okey. P. P. Okey, P. P. Dan P. Kata tu. Okey. Itu syarat dia. Atau dia kata. Okey, kali ni atau. Walaupun depan tak ada P, kata. Belakang faktor 48 pun kita ambil juga. Belakang faktor 48 pun kita ambil juga. Okey. Yang ni, kebat ni. Apa maksud faktor 48 ni? Faktor 48 ni bermaksud apa sahaja huruf, nombor, okey. Faktor bagi 48, okey, merujuk kepada apa sahaja angka yang boleh didarabkan dapat 48. Itu maksudnya itu. Okey, so apa nombor-nombor dia? Okey, kat sini ya. Contoh kat sini. Apa nombor dia? 1 kali 48. Okey, 1 darab 48. Okey, dapat 48. Ini sebab satu-satu macam tu. Ataupun 2 kali dengan 2 kali dengan 24. Ataupun 3 kali dengan 16. Ataupun 4 kali dengan 12. Ataupun 5 tak boleh,
6 kali 8. Dapat berapa? 6, 7, 8. Okey, sini. Okey. Ini saja nombor-nombor yang mana bila darab boleh dapat 48. Okey, sama dengan 48 sini. Semua dapat 48 ni. Dapat 48 sini. Okey. Dapat 48 sini. Dapat 48 sini. Itu maksud faktor bagi 48. Apa saya nombor? 48. Okey, so apa nombor-nombor dia? Nombornya adalah 1. Okey. Ada 1 kita ambil lah. Ataupun ada 2. Okey. Ada 3. Kita ambil nombor-nombor 1 digit lah. Okey, 3. Okey. 4. Sebab apa kita ambil yang nombor 1 digit? Sebab dalam ni nombor gitu je. 528. Okey, 6. 8. Inilah dia nombor-nombor yang kita ambil kira. Ada tak nombor 1, 2, 3, 4, 6, 8 ni? So dalam ni adalah ni. Inilah dia. Nombor 2 ada. Kita ambil. Okey, 2 adalah kita ambil. 2. Sorry. Okey, kita ambil nombor 2. Semua nombor 2 kita ambil. Okey, nombor 2. Okey, ada 2. Okey, ada 2. Walaupun depan bukan hijau, belakang 2 ambil. Okey, ambil. Ambil. Ataupun belakang 8 pun kita ambil juga. Sebab dia kata faktor bagi 48. So ini 8 pun kita ambil juga. 8. Ambil juga. Okey, ambil. 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 Oops, sorry. Okey, ambil. Ambil. Tu. So itu jawapan dia. Mula-mula ambil yang hijau dulu. Okey, ambil hijau dulu. So jawapan dia ialah. Okey, mula kita ambil hijau dulu. Okey, kita ambil hijau dulu. Okey, kita ada, lupa dah. Okey, P5. Kopi pinjam. Tak nampak. Ni, okey. Kita ada kat situ. P5. Okey, P2. P8. PM. Dan juga PA. Itu mula syarat pertama. Depannya ada huruf P. Itu mula kedua. Yang kedua, walaupun depan tak ada P, sebab kita atau, belakang ada faktor bagi apa pun ambil juga. So, 52, 22, 82, P2 tak payah. Kita ambil dah tadi lah awal tadi. M2 dan juga A2. Itu first kali. Ataupun lagi, kita ada juga M8, 28, okay, 88. Kemudian P8 dah kira tadi lah. M8 dan juga A8. Itulah nombor-nombor dia. So ada kat sini, ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15. Okay. Ada 15. So jawapan dia kayak di 15/33. Itu jawapan dia. Okay. 15/33. Sama macam tadi, tidak perlu dipermudahkan jadi 3 kali 5, 3 kali 11. Tak perlu buat begini. Tak mengapa. Okay. Tak hilang markah, tak jejas markah. Okay. Itu jawapan dia. Dengan syarat kena faham lah, kena mahir betul lah. Okay. Yang kebatnya kat sini soalan ni lah, kebatnya ni. Okay. Itu soalan nombor 3. Okay, tengok nombor 4 pula. Masih lagi 1 digit, sama. Okay, dia kata, Raja menunjukkan cetakan 9 nombor 1 digit yang akan dipotong. Okay, ni dia cetak dulu, tapi dia tak potong lagi. Dia kata dia akan potongkan benda ni. Okay, dia akan potongkan nombor-nombor ni. Kemudian dia kata, kad tersebut akan dipotongkan pada 9 kepingan. Okay, soalan pertama kata, dia hanya pilih sekeping kad sahaja. Dia pilih sekeping kad saja daripada kumpulan itu. Itu ayat dia. 9 tu, dia pilih satu saja. Nyatakan. Bila sebut nyatakan, tidak perlu jalan kerja. Sebab markah pun satu saja. Kebarangkalian kad berlabel faktor sepunya. Typo. Kad berlabel faktor sepunya. Nombor faktor sepunya bagi
30 dan 48. Ini soalan kebat. Okey. Ini soalan kebat. Apakah maksudnya nombor faktor sepunya bagi 30 dan 48? Maksud nombor faktor sepunya adalah apa saja nombor yang didarab boleh dapat 48. Itu maksud gitu. Okey. So nak buat macam mana ni? Okey, contoh 30. 30 ni boleh terhasil daripada 1 kali 30. Okey. 2 kali dengan 15. 3 kali 10. Lepas tu 4 tak boleh. 5 kali 6. Okey, lepas tu 7, 8, 9, 10. Okey, itu saja. Inilah dia nombor-nombor yang boleh darab dapat 30. Okey, 48 pula. Apa nombor-nombor dia? Baru kita buat tadilah. 1 kali 48. 2 kali 24. 3 kali 16. 4 kali dengan 12. Okey, 4, 5, 6 kali dengan 8. Inilah dia nombor-nombor faktor bagi 8. Tapi dia nak yang sepunya. Maksudnya yang sama lah. Yang sama sini, nombor 1 sama. Okey, 1 sama. Kemudian, nombor 2 sama. Okey, nombor 3 sama. Okey, nombor 4 tak ada nama. Okey, nombor 6 sama. Inilah dia nombor-nombor yang sama. So, dalam kes ni, nombor 1 sama, kita ambil. Nombor 2 sama, kita ambil. Nombor 3 kita ambil. Okey, kemudian nombor 6 kita ambil. Inilah dia nombor-nombor faktor sepunya bagi 30 dan 48. So, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. So, ada 4. Okey, 4 daripada berapa? 4 daripada semua nombor ada 9. So, 4/9. Tak perlu senaikan. Dia nak jawapan saja. 4/9. 4/9. So, bila dia kata pilih sekeping saja, tidak perlu jadual. Itu clue dia. Okey. Jika pilih sekeping sahaja, tidak perlu. Okey, tidak perlu jadual. Jadual ni lah yang besar ni. Yang jadual saja ni. Kita tak perlu. Dia hanya perlu kalau pilih 2 keping. Okey. Itu soalan kebat yang pertama. Kebat yang kedua pula, dia kata, syarat lagi ni, hanya nombor perdana, okey, hanya nombor perdana dan juga nombor kuasa 3 sempurna sahaja yang dibawa masuk dalam bekas tu. Tu ayat dia. Okey. Hanya nombor kuasa 2, nombor perdana dan juga nombor kuasa 3 sempurna sahaja dimasukkan ke dalam bekas itu. Baki kad dia simpan. Dia tak nak guna pun. Ini clue dia. Okey, baki kad dia simpan. So dekat sini, apakah nombor-nombor yang ada dalam bekas tu? Sorry. Okey. Jadi banyak-banyak nombor ni, yang mana yang dia letak bekas tu? Yang mana dia keluarkan? Okay, first kali, nombor perdana apa dia? Okey, 2 perdana. Okey, 3 perdana. 4 bukan. 5 perdana. Iaitu nombor-nombor yang boleh didarab dengan 1 ataupun dibagi dengan di sendiri saja. Okey, so 6 bukan. 7 perdana. 8 bukan. 9 bukan. Sebab apa 9? 9 boleh darab dengan 3. Okey, dengan 1. So tak boleh. Okey, 8 boleh darab dengan 1, dengan 2, dengan 4, dengan 8. So bukanlah. Okey, 1 tak boleh juga. Sebab apa? 1 ni darab 1 dengan 1. Nombor yang sama. Bukan. Okey, yang kedua. Okey, inilah nombor perdana. Yang kedua, kuasa 3 sempurna. Iaitu nombor yang boleh dipunca kuasakan dapat tepat. Okey, contoh 1 kuasa 3. Okey, 1 kuasa 3. 1 kuasa 3. 1. Ini saja nombor kuasa sempurna ni. 1. Okay, ini nombor kuasa 3 sempurna. Okey, kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna. Besar sangat. Kuasa 3 sempurna. Yang ni. Okey, kemudian kita tengok lagi.
Kalau 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, dapat 8. 8 ni lah nombor kuasa sempurna, nombor kuasa 3 sempurna. Yang ini nombor kuasa 3 sempurna juga. Kuasa 3 sempurna juga. Okey. Kalau kita gantikan dengan 3, patutnya 27. Okey. Gantikan dengan 4, 64. Itulah nombor-nombor kuasa 3 sempurna. Maksudnya, bila kita punca kuasakan, boleh dapat nombor yang tepat. Satu cara kita buat gini lah. Okey, cuba test tengok. Punca 3 bagi 1. Okey, dapat tepat. Iyalah tu. Punca 3 bagi 4. Okey, punca 3 bagi 4. Dia dapat bentuk point. So, dia bukan. Okey, punca 3 bagi 6. Okey, punca 3 bagi 6. Dapat point. Bukan juga. Punca 3 bagi 8. Okey, dapat 2. So, dia sempurna lah tu. Jadi, hanya nombor-nombor ini sahaja yang dimasukkan dalam di kekalan bekas tu. Yang 4 dia buang. Okey, 4 dia buang. 6 dia buang. Okey, 6 dia buang. Okey, 9 pun dia buang juga. Sebab bukan perdana, bukan kuasa 2, bukan kuasa 3 sempurna juga pun. So, dalam bekas tu hanya ada nombor-nombor ni lah. Ada 6 saja. Dan bila dia kata 2 kepingkat dipilih. Ingat kepala, bila 2 keping pilih, mesti ada jadual. Apa syarat dia? 1 demi 1. Lepas tu apa lagi? Tanpa ganti. Itu tu. So, jadual bentuk yang macam ni lah. Begini. Tak sini sebagai clue dia. Okay, tak sini. Dan dia kata tu tanpa ganti, maksudnya kotak tengah-tengah dibiarkan kosong. Okey, kotak tengah-tengah dibiarkan kosong. Buang dulu. Okey. Yang ini tak ada. Yang ini tak ada. Okey. Tak ada, sini tak ada, sini tak ada. Semua tak ada. Okey, sebab dia kata tanpa ganti. Okey, masukkan nombor dia. Nak susun ikut jenis pun tak apa. Okey. Contoh saya susun. Perdana dulu susun. Susun perdana dulu. Nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7. Okey, 2, 3, 7 start tu. Kemudian nombor 1 start sini, 8 tak ni. Supaya senang saya nak rujuk lepas ni. Okey, so 2, 3, 5, 7 dengan 1 dan 8. Okey, cuma sini hanya hati-hati sebab dia kata kad itu dicatatkan sebagai nombor 2 digit. Ini clue sangat penting. Dibentuk sebagai nombor 2 digit. Bila sebut 2 digit ni, tidak boleh ada koma antara 2 dan 3. Buat begini sahaja, automatik markah kosong. Okay? 2 digit tak boleh ada koma. So, dia akan sebut 23, 25, 27, 21, 28. Sebut gitu. Dia bukan sebut 32, 35, 37, 31, 38. Tak sebut gitu. Dia sebut 52, 53, 57, okay, 51 dan 58. Sebut gitu. Okay. 72, 73, 75, 71 dan 81. Okay. 12, 13, 15, 17 dan 18. 82, 83, 85, 87 dan 81. Ni. Betul semua, markah 2. Okey. Lagi satu clue lah. Kalau disebut sebagai nombor 2 digit. Okey. Satu lagi clue. Clue lagi satu. Penting ni, clue penting lagi satu. Okey, clue penting lagi satu. Okey. Jika dicatat nombor, dicatat nombor 2 digit, nilai tepi dan atas tidak dipandang lagi. Apa maksud dia? Maksud kat sini lah, kalau dia kata dicatat pakai nombor 2 digit, maksudnya, kalau dicatat pakai nombor 2 digit, saya kena ingat sekali ya. Kalau dicatat pakai nombor 2 digit, maksudnya nombor tepi ini kita sudah tak ambil kira.
Ini tak ambil kira. Tapi ni kata ni tak ambil kira lagi dah. Itu maksudnya. Kita hanya ambil kira nombor dalam ni sahaja. Dalam ni sahaja kita ambil kira. Itu maksud ini. Okey. Dicatat nombor 2 digit. Kata. Okey. So nombor di tepi dengan di atas tu tak dikira lagi. Okey. So nak kira mana? Dalam ni sahaja. Okey. Dia kata. Senaraikan kesudahan. Ayat pertama dia. Lepas tu. Hitung keberangkatan. 2 tugasan. Okey. Apa syarat dia? Dia kata. Kad berlabel nombor perdana. Ayat pertama dia. Atau kad berlabel gandaan 5 dipilih. Okey. Dalam ni, banyak-banyak ni. Yang manakah perdana? Apa nombor perdana? Nombor-nombor yang tak boleh dibahagi dengan, nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan diri sendiri saja. Contoh, 23. Hanya boleh dibahagi dengan satu dan 23 saja. Ini perdana lah ni. Ini perdana. Lagi, dan tak ada. Bawah sini 3 perdana, 37 perdana. 31 perdana. Bawah sini 57 bukan, boleh bagi dengan 3. 51 tu bukan, boleh bagi dengan 3. Kita ada. 73 perdana. 71 perdana. 78 tak ada perdana. 13 perdana. 17 perdana. 83 perdana. 87 tidak. 81 tidak. Okey, inilah dia nombor-nombor perdana. Okey, apa nombor-nombor dia? Nombor-nombor dia ialah 23. Okey, kemudian 37, 31, tak ikut urutan pun tak apa, 73, 71, 13, 17, 83 dan 83 saja. So ada 2, 4 dan 8. 3, 4, okey ada 8. Mula-mula. Tapi walaupun bukan perdana, walaupun bukan perdana, dia kata, tapi gandaan 5 pun ambil tak? Maksud apa gandaan 5? Maksudnya sifir 5. Sifir 5 yang ni lah. Yang ni sifir 5. Okey. Ini sifir 5. Sifir 5. Sebab apa? Sebab boleh bahagi dengan 5. So tambah lagi sini. Tambah lagi dengan nombor 25, 35, 75. Okey. 15 dan juga 85. So inilah dia nombor-nombor perdana. Sini. Perdana. Ataupun walaupun dia bukan perdana, dia gandaan 5 pun kita ambil juga kat sini. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 13. Sini ada berapa tadi? Sini ada 30. So 13 per 30. Lagu tu. Ini dapat akhir. Ada 13 daripada 30 jawapan. Okay. So satu markah kat jawapan sini. Satu markah lagi dekat atas sini. Okay, settle tu. Okay, itu berbentuk dalam satu bekas. Boleh juga keluar soalan dalam bentuk begini. Bentuk begini. Justru kita lukis dulu apa semua ni. Ini dalam bentuk kebat alas tinggi lah ni. Okay, kalau masuk. Okay, soalan kata, Dania ni nak bercuti Pulau Pangkur ataupun Pulau Redang. Dia kata. Ini Pangkur, pi Pangkur. Okay. Pulau Redang pun ada juga. Okay, dia kata. Dan dia kata kebarangkalan cuti kedua-dua pulau adalah 2/5. Dia kata cuti di kedua-dua pulau. Maksudnya dia akan pergi ke Pulau Pangkur dan dia juga akan pergi ke Pulau Redang. Betul gitu. Ada kemungkinan dia cuti ke kedua-dua tempat. Iaitu 2/5. Sini dia kata. Okay, dekat sini dia kata 2/5. Di sini kita kena pandai masuk maklumat. Okay, ni. Okay, 2/5 mungkin pergi Pangkur dan Redang sekali. Serentak lah. Tapi kalau pergi Pangkur sahaja, 29/35. Ini kalau pergi Pangkur sahaja. Kalau pergi Redang sahaja, 38/45.
Okey. Di sini ada pelajar, dia tersilap buat, dia terus sahaja letak, okey, dia terus sahaja letak macam ni. Sekejap, dia terus letak macam ni, Saya letak ini macam ni, saya copy paste dulu. Okey, dia terus buat gini. Pulau Redang, dia buat lagu tu. Pulau Pangkor, dia buat lagu tu. Okey. So kalau buat begini, jawapan kita memang salah teruslah. Sebab yang pakai tu ni memang salah terus. Sebab apa? Sebab dia kata Pulau Pangkor tu dia kata 29/45, Redang 35. Tapi dia kata itu pagi. Itu nilai itu termasuk sekali dengan 2/5 ni. So kita kena adjust lah. Untuk adjust, Pulau Pangkor 29.5. 29/45. 29/45. Kena tolakkan. Okay, 29/45. Kena tolak dulu dengan tengah-tengah ni. 2/5. Dapat kat sini adalah 11/45. Itu jawapan yang pertama lah. Okay. Bila 11/45, 11/45 tambah dengan 2/5 akan dapat jawapan 29/45. Sama lah tu. Sama Redang juga. Redang 38/45 tolak dengan 2/5. Maka kesal Redang saja 4/9. Sini adalah 4/9. Tu kena hati-hati itu. Takut silap masuk, itu dia silap nanti. Okay. So jawapan begini. First kali. Mesti dapat untuk gini. First kali. Okay. Lengkapkan gambar jawapan. Okay. Dapat semua bentuk gini ni, maka dapatlah kat sini 3 markah. 3 markah sini. Okey. Dan kalau A itu betul, maka yang B ni mungkin akan betul. Okey. Dia kata hitung keberangkalian, dia kata. Okey, di mana? Dania ni bercuti ke Pangkor. Okey, dia cuti Pangkor. Tetapi dia tidak pergi. Tetapi dia kata tidak pergi Redang. Dia tak pergi Redang, dia kata. Jadi kawasan mana? Kawasan yang ni je lah ni. Yang ni je lah. Dia pergi Pangkor tapi tak pergi Redang. So kawasan ni je lah. Yang ni dia pergi Pangkor, dia pergi Redang. Yang ni. Okay, so kawasan luar ni saja. Itu jawapan dia. So jawapan dia kali ni 11/45. Okay. 11/45. Itu jawapan dia. Ambil yang ni, tak sini. Itu saja jawapannya. Dapat 1 markah. Yang kedua dia kata bercuti ke Pangkor. Yang kedua, bercuti di Pangkor. Atau tidak lebih dari satu pulau tertentu. Atau tidak lebih dari satu pulau tertentu. 2 syarat. Okey. Jadi dekat sini dia kata dia cuti Pangkor. Pangkor berapa cuti? Pangkor ini 11/45. Okay. Atau tambah. Atau dia kata ataupun tak lebih satu pulau. Maksudnya mungkin dia akan pergi Redang sahaja. Pangkor sahaja atau Redang sahaja. Tapi ini tak termasuk. Sebab dia kata tak boleh lebih dari 2 pulau, dari 1 pulau. So, begini jawapan dia. 11/45 tambah dengan 9/45. Jawapan itu. Okey, tepi sini ke tepi ni? 11/45. Okay. So, dapat jawapan dia. Okey, dapat jawapan dia. Kat kita je lah. Okey, dapat 20/45. Last kali. Okey, 20/45. Okey, tak kecilkan pun tak mengapa dah. Tak ada salah. Nak dikecilkan pun boleh, tak ada masalah. Okey, 5 kali 4, 5 kali 9. Macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey saja. Okey. Tapi markahnya 2. 1 markah. Nampak dekat sini 1 markah sini. 1 markah.
Dan yang ini satu markah lagi. Settle 2 markah. Okey. Ini bentuk kebat aras tinggi lah. Okey. Yang ini berbentuk biasa. Okey. Kalau soal bentuk ini kena bonus lah ni. Okey. Hanya perlu buat gini ya. Merah-merah. Tu dia lah ni. Merah-merah. Okey. Merah, merah. Di sini oleh sebab dia dah bagi contoh. Dia bagi contoh lah. Okay. Dia bagi contoh, dia buat kurungan M, K, kurungan. Dia dah buat contoh dari sini dah. Maka jawapan kita wajib ikut contoh jawapan. Maksud di sini, wajib ada kurungan, wajib ada koma. Tak buat, automatik salah. Yang ini merah biru. Okay. Saya masukkan dulu. Masuk dulu. Sebab apa? Sebab contoh jawapan lain ada kurungan semua tu. Jadi kena follow lah. Jadi ini merah biru. Okey. Merah biru sini. Okey. Sini biru merah. Biru merah sini kata. Sini biru kuning. Okey. Biru kuning. Okay, biru dengan kuning. Dia kata situ. Biru dan kuning. Okey. Sini kuning dengan biru. Buatlah. Kuning dengan biru. Okey. Dan sini kuning dengan kuning. So, jawapan kena betul semualah. Tak boleh salah langsung. Dan tak kena ada kurungan, kena ada koma. Sebab ikut jawapan yang soalan dah bagi awal. Okey. So, dekat sini. Sebab ini jawapannya lah. Jadi, semua betul. Dapatlah markah 3. Salah 1. Salah 2. Markah dapat 2. Salah 3. Markah dapat 0. Okey, dapat 1. Salah 4 kosong lah. Okey, so ni. Okey, kan soalan kata. Hitung keberangkalan guli pertama merah. Dia nak guli pertama warna merah. Syarat dia. Dan dia kata guli kedua kuning. Dia nak yang pertama warna merah, yang kedua warna kuning. So maksudnya depan merah, belakang kuning. So yang ni je lah. Yang ni je. Satu je ada. So hanya ada satu je lah. Okay. Hanya ada satu saja. Okay. Hanya ada merah dengan kuning satu saja. Merah, kuning ada satu saja. So dia punya keberangkalian dia. Okay. 1 per, semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6, 7, 8, 9. Ada 9. So 1 per 9. Sorry. Jawapannya akan ada 1 per 9. Selesai. Okay, ni satu markah. Okay, satu markah. Dan jawapan akhir ni satu markah lagi. Okay, yang kedua dia kata, guli sama warna dipilih. So, kita akan ada jawapan, merah dengan merah, biru dengan biru, kuning dengan kuning. Semua wajib tulis dengan betul. Sebab apa betul? Sebab jawapan bila awal lagi buat begini. So, wajib ikut. Yang ni kena buat. Tak buat kurungan, tak buat koma, automatik pakai kosong terus. So, ada berapa itu? Ada 3 daripada 9. Okay? Ada 3 daripada 9 jawapan dia. Okay? So, dapat gitu. Okay. So, ada 3 daripada 9. Tak kecilkan pun tidak mengapa. Dapat jawapan dia. Okay, yang ini satu markah. Yang atas tu satu markah lagi. Selesai. Okay. Yang ni kes yang saya kata tadi ni. Okay, kes saya kata tadi. Dia kata ada 5 nama orang. Okay, dia kata 5 nama orang. Dia kata 2 dipilih untuk ke pertandingan akhir. Ni clue yang penting. Ada 5 orang ni, nak pilih 2 orang saja. So, siapakah yang akan terpilih? Di sinilah kesnya. Oleh sebab nak buat benda satu je. Iaitu, nak pilih 2 orang tu untuk masuk final je. Jadi, Adibah ke, Masarah ke,
Tak kisah siapa dulu masuk final. Jadi bila kes begini, jawapan ada 5. Okey, kotak ada 5. 2, 4, 5, 2, 4, 5 gini. Okey. Nama dia. Okey. Adibah kita kena lah huruf A. Adibah, Maisarah, okey, Sarahana, Irdina dan Yasmin. Sama tak? Okey, Adibah, Maisarah, Sarahana, Irdina dan Yasmin. Tulis yang gitu je dulu, mula-mula. Pendek tak tulis huruf nama penuh tak apa, tak salah. Cumanya kat sini ya, 2 orang dipilih untuk ke final. Ini bermaksud Adibah dengan Maisarah, Maisarah dengan Adibah adalah orang sama. Dua masuk final. Jadi bila kes begini, sama ada isi atas sahaja ataupun bawah sahaja. Tak boleh isi atas bawah. Isi atas bawah, automatik markah kosong. SI, SY dan juga IY. Ini saja jawapannya. Ataupun bawah sahaja. Ini in case kita buat gini lah. Buat jawapan untuk gini ya. Bila kita buat jawapan untuk gini, B. Orang kata je nak, Yasmin dan Adibah terpilih ke pertandingan akhir. Yasmin dan Adibah. Satu je lah. Yang ni je lah. Satu ni je lah. So hanya ada satu je. Yasmin dan Adibah, satu saja ada. So, semua ada 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. So, 1 per 10. Sama dengan 1 per 10. Nak buat bentuk pecahan begini pun boleh. 1 per 10. Ataupun nak buat jawapan begini pun boleh. 5 je. Ataupun nak buat begini boleh. 0.1. Boleh. 5 je. Pecahan boleh. Perpuluhan boleh. Jawapan tak kisah. Pecahan boleh. Perpuluhan pun boleh. Jawapan kita. Tak ada masalah. 5 je. Alright. Ini soalan dia. Yang kedua. Dia kata, Maisarah atau Irdina terpilih. 2. Maisarah atau ada nama M kita ambil, nama I kita ambil. So jawapan dia kalau ada kat sini ialah yang ni dah kita ambil semua ni. Ada M kita ambil semua. Yang ni kita ambil. MS, MI, MY. Mula-mula. MS, MI, MY. Mula-mula. Itu yang pertama. Ada Maisarah, Irdina, Yasmin. Ambil. Ataupun dia kata, walaupun tak ada Maisarah, Irdina pun kita ambil juga. So akan ada AI dan SI. AI dan SI. AI dan SI. Yalah. Yang ni ada I semua. Yang ni ada M semua. Kita ambil dulu tu lah. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 kesudahannya. Ada 5 kesudahannya. Jadi 5 per 10. Ataupun 1 per 2. 0.5. Ataupun 1 per 2. Boleh lah, tak ada salah. Alright, settle. Dapat 2 markah, 2 markah, 2 markah. Itu melibatkan dalam satu bekas. Ataupun satu tugasan. Yang ini pula. Bentuk kebat juga. Soalan bentuk kebat juga. Tak fikir bagi nak jimat ruang ya. Ni, letak ni. Kita untuk jimat ruang sikit. Yang ni, letak sini. Sekarang soalan kata gini. Ini soalan nyatakan saja ni. Tak payah kira apa-apa. Nyatakan saja. Dia nak, dia kata. Dia nak warna merah sahaja. Merah sahaja. So ada 20. Daripada berapa? 100 orang. Orang ada 100. Orang ada 100. Merah sahaja 20. Jadi dia nak merah sahaja. Jawapan dia. Dapatlah jawapan dia. Kalau nak merah sahaja, 20 per 100. Selesai. 20 per 100. Nak buat bentuk point boleh, tak salah. Saja. 20 per 100. Tak kecilkan pun tak apa. Jawapan pertama. Yang kedua dia nak hijau dan kuning.
hijau dan kuning. So kawasan dia, yang ni lah. Hijau ada, ni kawasan hijau kuning. Okay? Yang dia nak ni. Hijau dan kuning. Hijau dia ada, kuning pun dia ada. Ni kawasan dia. Okay. Warna hijau ada, kuning ada. So ada 13 daripada 100. Itu jawapan dia. Okay. 13 daripada 100. Okay. Tak perlu buat working apa-apa sebab soalan kata nyatakan saja. Dia nak jawapan saja. Okay. Yang berikutnya dia kata, warna kuning atau merah. So, kuning boleh. Okay. Kuning boleh. Tak kisah. Merah pun boleh kata tak kisah. So, kuning ada sebanyak 20. Kira situlah. Warna kuning saja ni. Okay, kuning ni ada berapa? Okay, kita tengok situ. Kuning ada 13 tambah 6 tambah 7 tambah 14. Okay, ni kuning. Ataupun kita merah ambil juga. Merah ni. Ambil ke atas lah. Sebab bawah saja dah kira untuk kuning dah. So, tambah lagi ni saja. Okay, tambah dengan 20 tambah dengan 10. So, yang minat merah atau kuning 70 orang. So, sama dengan 70 per 100. Ataupun 0.7. Boleh juga tak salah. Okey je. Okey, 7 per 10 boleh. 0.7 pun boleh tak salah. Yang ni tidak memilih ketiga-tiga warna. Okey, dia kata tidak memilih ketiga-tiga warna. Berapa? Okey. So dekat sini kita kena bilang tengok dalam ni ada berapa? Dalam ni tengok. Merah ada 20, okey tambah 10, okey tambah dengan 13, tambah dengan 6. Ni asal bukan merah ni. Ni pula tambah 25, tambah 7, tambah 14. Okey, bila kita bilang ada 95. Dalam ni ada 95 saja ni. Okey. Dalam ini ada 95 saja. Okey. Dalam ni ada 95 sahaja. Bermaksud ada 5 orang yang tak minat merah, tak minat hijau, tak minat kuning. Itu jawapan dia. Okay. So ada 5 orang yang tidak berminat sama ada merah, hijau atau kuning. So 5 per 100. Siap. Okay. Ini pun soalan berbentuk kebat aras tinggi juga. Okey, bukan warna kuning. Kita buang yang ni. Dia tak nak warna ni, dia tak buang. So berapa nilai dia? Inilah 20, 10, 25 dan juga campur dengan yang tak pilih kuning tadi. Tak pilih tadi, 5 orang tadi. So ada 20, 10, 25, 35, 45, 5. Okey, di sini ada 55, campur 5 ni 60. Ada 60 orang yang tidak memilih warna kuning. 60 orang. Okay, dekat sini ada 55, campur lagi dengan 5 orang yang tak pilih ketiga warna tu. Itu jawapan dia. Alright, settle yang tu. Okay. Saya tarik sikit ruang dia bagi tinggi. Okay. Mana dia? Tak keluar lagi. Okay, alright. Tak boleh tarik lagi ya. Nyatakan start sini ya. Okay, semua kod satu ruang. Okay, settle. Alright. Okay, tak ya. Ini tadi saya cakap tadi ya. Hanya untuk topik ni saja, sampel bertulis bentuk senarai panjang atau jadual. Okay. Boleh buat bentuk kurungan 1,2, boleh buat bentuk 12, boleh buat bentuk 12 ni. Kecuali nombor 2 digit, sama ada buat kurungan 12 ataupun 12 saja. Tidak ada tanda sama dengan tanda koma. Okey. Kes yang kedua berbentuk 2 bekas. 2 bekas dia simple, dia senang sikit. Okey, dia senang sikit. Okey.
Kalau dua bekas, senang saja. Kalau pilih dua keping, dua keping, automatik. Automatik, jadual kita, bekas pertama, sebelah kiri. Kelas, 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 CUTI, begini. Sini kelas, KEL, LAS. Cuma hati-hati sini ya. Hati-hati ya. Kalau huruf kecil, huruf kecil. Kalau huruf besar, huruf besar. Sebab soalan kata, kad berlabel huruf besar dan huruf kecil. So, kalau besar kena besar, kecil kena kecil. Salah, automatik kosong terus. Kelas cuti. CUTI. Bentuk macam tu. Dan semua kotak, semua ruang akan berisi. Tu kemudahan dua bekas. Dia akan ada KC. Kita buat kurung kat bawah tu sama dengan KU, AT, KI, EC, EU, ET, EI, LC, LU, LT, LI, AC, AU, AT, AI. Dan SC, SU, ST, SI. Itu jawapan dia. Okay. Huruf besar kena besar, huruf kecil kena kecil. Salah saja kosong terus. Okay. Tepi sini kotak pertama, atas kotak kedua. Okay, kalau sampel kita betul, yang kedua ni insyaAllah akan betul lah. Okay. Dia nak kad berlabel A dan T. Satu je lah. Ni je lah. Satu je lah. Kad berlabel A dengan T, satu je lah. AT. Okay, so ada berapa? Ada satu je. Semua kali ada berapa? Sini ada 2, 4, 5. 5, 10, 20. So ada 5 per 20. Dah masuk je lah. 5 per 20. 5 per 20. Settle yang tu. Okay, soalan B2. Dia kata kad berlabel S dan vokal terpilih. Dia nak S dan vokal. Jadi SU dan SI saja. Dua je lah. SU dan SI. So ada berapa? Adalah sebanyak 2 kad daripada 20. So 2 per 20. 2 per 20. Yang ni tadi 1 per 20. Okay. Yang ketiga. Kad tidak sama label dipilih. Labelnya apa? Labelnya besar kecil. Jadi kad tak sama label. Yang ni lah saya selesaikan sini. Tak sekejap pinjam jap. Okay, kad tak sama label apa nombor dia? Inilah kad dia, kad tak sama label dia. Okay, kita ada kad. Okay. Okay, yang tak sama label. Yang pertama sekali adalah AU, AI, EC, ET, LU. Okay, UKI, EC. Susah je ni. Okay. EC, ET. Lepas tu LU. Okay. LI. AU. Dan juga AI. AI. Itulah dia kad. Yang tak sama label. Okay. Tak sama label. Jadi kad-kad dia KI 1. Okay. KU 2. Okay. EC 3. ET 4. LU 5. LI 6. AU 7 dan AI 8. So ada 8. 2, 4 dan 8. So ada 8 daripada 20. Tak kecilkan pun tidak mengapa. Okay. 8 per 20. Selesai.
dapat dua markah. Simple. Gitu je. Okey, ni saya padam tak pasal biras ni sedang. Okey, tu yang pertama lah. Alright. Yang kedua ni pun sama juga. Dia kata kad label apa? Label nombor genap dan nombor ganjil. Tu clue dia. Labelnya genap ganjil. Okey, ada dua keping kad juga. Okey, dua keping kad juga. Okey, bila dua keping kad, sama kisah ni lah. Okay, sama macam ni. Tak sini, sampel dia macam tu. Tarik saja. Lepas tu dia kata pula, okay, kotak ini dia ada nombor 2, 4. Dia ada satu lagi. Satu buang. Dia ada 2, 4, 7, 9. Yang ni dia ada 1, 2, 5, 6, 9. Sama juga. Semua isi. 21, 22, 25, 26, 29. 41, 42, 45, 46, 49. 71, 72, 71, 72, 75, 76, 79. Dan 91, 92, 95, 96 dan 99. Jawapannya. So ada 20 sampel sini. Sampel 20. Alright, dia kata kad pertama 7 dan syarat dia dan kedua 5. Dia nak 7 5. Satu je lah. Ada satu je lah 7 5. So jenis sampel dia akan ada 1/20. Sama lah macam ni. 1/20 juga sama. Itu yang pertama. 1/20. Yang kedua, kad pertama label 9 kata atau. Atau kata. Atau ada syarat. Depan 9 kita ambil semua. Ni kita ambil semua ni. Ataupun belakang genap pun kita ambil juga. Ini pun kita ambil juga. Sebab belakang dia ada genap. Belakang ada genap. So kuning ada 5, biru ada 6. 11 lah. So nombor dia 91, 92, 95, 96, 99. Lepas tu 22, 42, 22, 42, 42, 72 dan juga 26, 46, 76. So ada 11 daripada 20. Tulis macam tu. Selesai. Siap gitu. Besi tak? Okey ada. Kad sama label dipilih. Kata kad sama label dipilih. Labelnya apa? Labelnya genap ganjil. So kalau sama label, tengoklah kat sini. Sama label mula kali. 22. 22 nombor genap. 22. 26. Kemudian 42. 46. Lepas tu kemudian 71, 75, 79. Sama label. 91, 95, 99. Inilah dia nombor yang mana sama label. Bukan kata sama huruf lah. Kalau sama huruf, 22, 99. Ini dia kata sama label. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kad yang sama label. So sama dengan ada 10 daripada 20. Siap saya, siap. Okey, senang saja. Okey, kad berbentuk kebat aras sederhana saja, rendah saja. Dia kata dia pilih dulu bekas P. Dia kata tu, sekeping pilih bekas P kata. Kemudian kad itu dia kata dimasukkan ke dalam bekas Q. Tu ayat penting. Lepas tu kad kedua bekas Q.
Tu cerita dia. So sampelnya sama macam ni. Okay, sama macam ni, sama. Sikit, bagi dekat sikit sini. Jimat ruang. Okay, tarik sini bagi jimat ruang. Okay, alright. Okay, sampel sama. Okay, kotak ni 8, 1, 3, 9. Yang ni sama juga. 6, okay, 4, 5, 7. Okay, cuma belakang tu kena hati-hati lah. Okay, dia kata semua dah ada. 86, 84, 85, 87 semua ada. Tetapi dia kata apa tadi? Dia kata kad yang diambil tadi dimasukkan dalam queue. Jadi akan ada satu lagi nombor 88. 16, 14, 15, 17. Ada nombor 11. 36, 34, 35, 37 dan 33. Sebab apa? Sebab kad 3 ni masuk bekas queue. Dan 96, 94, 95, 97 dan 99. Itu jawapannya. Kad labelnya, sekali lagi, nombor genap, nombor ganjil. Itu label dia. Dia punya label. Okey, selesai tu. Start bawah. Nak rujuk dulu, nanti saya tarik balik. Okey. Dia kata, yang pertama, 8 dan 4. Satu je lah. 84. Okay, jadi ada berapa? Ada sini ada 4, 8, 12, 16. Ada 20 kad. So 1/20. Sama lagi ni. Okay, 1/20. Yang kedua. Kad pertama label 3 atau. Okay. Depan ada 3. Kita ambil semua. Sebab dia kata 3. Ataupun dia kata belakang gandaan 3. Ni kebat lah. Dan 3. So, sifir 3 lah. So, 3, 6. Ambil. Okay. 6. Okay. 3, 6, 9. Okay. 9 ni. 9 ni kita ambil juga. Sebab belakangnya nombor 3. Itu saja nombor dia. So, ada nombor-nombor dia adalah nombor. Yang pertama sekali, nombor dia adalah 36, 34, 35, 37, 33. Tambah lagi dengan yang kod yang biru pula. Walaupun depan dia bukan 3, tapi belakang dia gandaan 3. Sifir 3. So 86, 16, nombor-nombor dia tahu. Okey, 86, 16. Okay, lepas tu 96. Lepas tu 99. Belakangnya nombor-nombor gandaan 3. 3, 6, 9, 12 tu lah. Tu nombor-nombor dia. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 daripada 20. Okay, 9 daripada 20. Okay, lepas tu, kad sama nilai. Okay, kali ni dia kata kad yang sama nilai. Sama nilai. Bukan kata sama label, sama nilai. So dekat sini nombor-nombor ni lah. 33, 99, 11, 88. Ini yang sama nilai ni. Ini nombor-nombor yang sama nilai. Okay, bukan sama label, dia minta sama-sama nilai. So, kita ada nombor 88, okay, 11, 33 dan 99. Itu nombor-nombor dia. So, ada 4 daripada 20. Dah kecil kan? 1/5 tak payah. Okay, 4 daripada 20. Selesai. Okay, itulah cara-cara untuk menjawab soalan. Okay, topik ini adalah antara topik yang paling mudah nak skor markah penuh. Dan juga boleh juga menyebabkan kita hilang markah langsung. Kerana tak faham ayat dia. Okay, alright. So, soalan nombor 12 ni awak boleh cuba buat dululah. Nombor 12, okay. Nombor 13. Satu lagi, kita habiskan lah. Alang-alang satu lagi. Okay, nombor 12. Okay, ni kena faham betul. Mula-mula, dia pilih bekas P dulu.
Dia kata, dia ambil tu dulu mula-mula. Ayat pertama dia. Dia kata, dapat nombor genap, kad kedua bekas sama. Dapat nombor ganjil, kad kedua bekas Q. Dua. Sampel. Samalah kita buat. Bawah kita buat gini. 1, 2, 3, 4. 4 nombor. Sini 1, 2, 3, 4. Tambah lagi. 1, 2, 3, 4. Sebab gini ya. Okey. Bekas P tak ada salah. 3. Oleh sebab di sini dia kata labelnya adalah genap dan ganjil. Okey, genap dan ganjil. Kemudian dia ada syarat pula. Kalau genap ambil itu ini, kita sekedar asaskan lah. 3 ganjil. 4, 1 ganjil. Okey, 1 dengan 3 ganjil. Kemudian 4 dengan 8 genap. Okey. Dapat ganjil, kad kedua bekas Q. Jadi 7, 2, 9, 5, 6. Nombor genap bekas asal semula. 3, 8, 4, 1. Tambah lagi. 1. Tu bentuk dia. Okey, kita buat gini. Kita asaskan sikit dulu. Okey, dapat nombor ganjil, ambil bekas Q. Betul? Ini kawasan dia. Okey, dapat nombor ganjil, ambil bekas yang sama, yang asal. Ini kan dapat bekas genap. Ambil bekas yang asal sinilah. Tu kena faham soalan tu. Dapat nombor genap, kad kedua bekas sama. Dapat nombor ganjil, bekas Q. So, jadi isilah 17, 12, 19, 15, 16. 37, 32, 39, 35, 36. Itu ayat dia. Bekas ni, kita akan dapat 43, 48, 44 tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah ambil kat tadi lah. So, 41. Okay. 83, 88 tak ada. 84, 81. Sebab apa tak ada? Sebab dia kata dah ambil kad tersebut dah. Dia tak kata bukan tu dia masuk dalam tu balik. So, ni jawapan dia. Kotak ini biar kosong. Okay, tidak ada nombor yang sama. Okey. Kemudian soalan kata last kali. Okey, di sini ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ada 16. 16 sampel ada situ. Okey, dia kata kad pertama berlabel 4. Yang pertama dia kata 4 dan 27. Maksudnya mesti ada nombor 47. Dalam ni tak ada. So jawapannya adalah kosong. Bukan kata soalan salah. Kosong. Tu jawapan dia. Kosong. Sebab tak ada nombor 4 dan 7. Yang kedua, dia kata kad pertama berlabel 3. Kad pertama label 3 dia kata. Lepas tu dia kata atau kad kedua kuasa 2 sempurna. Ini nombor-nombor yang boleh dipunca kuasakan. Okey. 2 sempurna. Depan 3 ambil semua. Ini kita ambil semua mula-mula. Mula-mula ambil semua. Sanakanlah. 37, 32, okay, 37, 32, 39, 35, 36. Mula-mula. Walaupun depan bukan 3, belakang nombor kuasa sempurna. Okay, apa nombor kuasa sempurna? Yang boleh dipunca lah. Yang ni lah boleh punca. Punca 9, dapat 3. Inilah dia. Ini kita ambil. Sebab belakang dia nombor kuasa 2 sempurna. Okay, belakang. 4. Belakang dia kuasa 2 sempurna. Maksudnya, bila punca 4, dapat 2. Itu dia. Tambah lagi dengan nombor 19 dan juga 84. So, adalah sebanyak kat sini. 1, 2, 3, 4, ada 7. So, sini ada 7 daripada 16. 7 daripada 16. Okey, selesai. Buat topik. Okey, selesai lagi ni. Okey. So untuk malam ni kita akan habis kat sini dulu. Untuk kelas akan datang kita akan bincang beberapa topik lagi. Hanya
kita akan cuba buat kertas satu je lah. Lepas ni kita akan cuba buat set soalan SPM lah. Kita cuba buat set bentuk topikal. Okay. Awak akan buat awal dulu. Kita akan check juga berapa markah awak boleh dapat. Okay, itu kelas akan datang lah. Okay, so untuk minggu depan kita akan buat lagi satu set lagi. Beberapa tajuk lagi yang potensi masuk. Lepas tu kelas akan datang, baru kita akan buat soalan-soalan untuk topikal lah. Okay. Alright, untuk minggu depan kita akan buat topik insurans, topik cukai. Dua topik yang penting lah. Okay. So untuk malam ni, berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.